Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan utama, Kerajaan Sarawak yang dirajui gabungan Parti Sarawak GPS memainkan watak penting dalam kestabilan politik negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Alman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, perkara itu diakui sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menurutnya, Kerajaan GPS akan terus mengekalkan kerjasama dengan Kerajaan Pusat di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi kita, we just maintain our comprehensive kerjasama dan kita terus bangunkan negeri kita. We have a lot of things to do up to the year 2030, and beyond 2030 will be another challenges emerging. But what is important is let us, as I said, bring Sarawak to be the hub of the region, and then the first step is for us to reinforce our strength in energy, and the rest will be consequential. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam backbenchers di Kuching pada Rabu. Premier Sarawak menambah, Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 telah berjaya meluluskan beberapa rang undang-undang baharu yang telah dibentangkan. Ujarnya, kali ini Sarawak telah mendapat undang-undang yang boleh mempertahankan kedaulatan negeri dan juga cara-cara meluluskan ekonomi selain daripada undang-undang ombudsman yang mengkhususkan mengenai integriti. Keperkembangan Persidangan DUN Sarawak ke-19, Kerajaan Sarawak akan terus berunding dengan Kerajaan Persekutuan bagi memperjuangkan formula baharu berkaitan pemberian peruntukan khas kepada negeri ini di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, perjuangan ini diteruskan demi memastikan hasil Sarawak adalah mencukupi bagi menampung kos perkhidmatan negeri. At the same time, our Sarawak government will continue to negotiate and fight for the new formula for the special grant under Article 112D with the federal government to ensure that the Sarawak revenue is adequate to meet the cost of state services. On behalf of the Sarawak government, I would like to thank Putrajaya for their commitment and sincerity in restoring the rights of Sarawak as stipulated under MA 63. Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungannya pada Rabu. Sementara itu, Bernama pada Rabu melaporkan bahawa pemberian khas bagi tahun 2023 kepada Sarawak telah disempurnakan pada Selasa dengan kadar RM300 juta. Menurut laporan tersebut, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan semakan kadar amaun pemberian khas itu melalui penyelesaian interim telah diwartakan pada 24 November lepas. Beliau menjelaskan Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Sabah dan Sarawak telah mencapai persetujuan untuk semakan kadar amaun pemberian khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa bermula tahun ini. Ujarnya lagi, ia merupakan penyelesaian interim sementara proses memuktamadkan formula semakan pemberian khas bagi jangka panjang. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Sarawak komited menyelesaikan isu utama pembangunan infrastruktur yang melibatkan kekurangan bekalan simen di Sarawak. Jelasnya, penerimaan penghantaran sulung bekalan simen dari Vietnam merupakan usaha Kerajaan Sarawak bagi memenuhi permintaan industri pembinaan di negeri ini. Last Friday, on 24th November, we have received our maiden shipment of cement from Vietnam in Tanjung Manis Port. The supply of cement will meet the demand of the construction industry to accelerate our infrastructure development in Sarawak. Premier Sarawak menambah pihak kerajaan telah meluluskan siling pembelanjaan berjumlah RM38 bilion di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk mempercepatkan projek infrastruktur bagi pembangunan sosioekonomi sekaligus memenuhi keperluan pelabur swasta. This amount is over and above the authority funding that has been allocated for strategic infrastructure project. Dalam pada itu, DUN Sarawak telah meluluskan rang Undang-Undang RU Perbekalan 2024-2023 pada Rabu. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar memaklumkan kelulusan tersebut setelah bacaan kali ketiga oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari.
Terdahulu Premier Sarawak mengumumkan bantuan khas kewangan BKK sebanyak 2 bulan gaji pokok melibatkan peruntukan berjumlah RM172 juta yang akan memanfaatkan seramai 28,000 anggota Perkhidmatan Awam Sarawak. Tambahnya, anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan di Sarawak pula akan menerima BKK berjumlah RM600 melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM78 juta dan akan dibayar pada awal tahun hadapan. Manakala Kerajaan Sarawak secara sah akan mengambil alih pentadbiran Pelabuhan Bintulu. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Ugah Hambas berkata, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk menyerahkan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak. I would like to take this opportunity to record our appreciation to Yang Amat Berhormat Prime Minister Malaysia for his agreement to hand over Bintulu Port to Sarawak during his recent budget speech in Parliament. Finally, it is resolved. The Sarawak government, in collaboration with the federal government, deliberate on a mechanism for handing over Bintulu Port to Sarawak. It has held first joint federal state working committee. The meeting was held in Putrajaya on the 22nd November 2023. The term of handing over are to be deliberated in the joint technical committee meeting scheduled to be in December. Beliau menjelaskan demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada Rabu. Dalam perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu menambah pengurangan dalam pengeluaran kargo yang dikendalikan oleh semua pelabuhan Sarawak turut dialami oleh pelabuhan lain di seluruh dunia. Port summary, up to third quarter 2023, Sarawak Port registered throughput of 15.65 million tonne, a decrease of 0.9.7 as compared to 17.33 million tonne handled in the same period last year. The Ministry will continue to monitor the port performance closely in order to be well prepared for any future eventualities. Laporan seterusnya, usaha Malaysia untuk mempercepatkan transformasi dalam pasaran halal merupakan inisiatif penting untuk mengukuhkan kedudukan negara sebagai peneraju global dalam industri halal. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Malaysia bukan sahaja menitik beratkan pematuhan prinsip makanan halal, malah menggariskan aspek kesihatan, kebersihan dan etika pentadbiran. Sehubungan itu, Menteri Perdagangan dan Komoditi itu memberitahu pensijilan halal telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan langkah telah diambil untuk memastikan barangan pengguna seperti pharmaceutical, nutraceutical, kosmetik dan makanan mematuhi piawaian halal tertinggi. This commitment has encouraged major players in the consumer goods sector to invest in halal production lines, thus ensuring that our products are trusted on the global stage. Moreover, the recent pandemic has propelled halal food e-commerce to new heights, making our offerings more accessible than ever. Halal now more than ever is connected with safety and hygiene, a reassurance that extends beyond the Muslim community to ethically conscious consumers worldwide. As the younger generation becomes increasingly eco-conscious, we see a rise in demand for plant-based products and healthy foods, where halal-certified offerings are expanding rapidly. It is our responsibility to nurture the growth, to foster trust through stringent halal regulations, and to ensure that these regulations shape the contours of global trade. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Anugerah Sempena Forum Perniagaan Muslim Global GMBF di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Dalam majlis itu, beliau telah menyempurnakan penyampaian anugerah antarabangsa GMBF bagi ikoni Islam, filantropi dan anugerah pengiktirafan seumur hidup. Anugerah tersebut diberikan kepada 25 penerima merentasi pelbagai kategori seperti Anugerah Pencapaian Perniagaan Global dalam Pemulaan Perniagaan Digital dan Usahawan Digital, Anugerah Kecemerlangan Korporat Islam Global, termasuk Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Tenaga Hijau Global. Paparan berikutnya, sebanyak 90 peserta daripada Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET layak bersaing merentasi 16 bidang kemahiran dalam pertandingan akhir World Skill Malaysia Sarawak WMS 2023.
Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee In, pemenang WMS 2023 akan bertanding di Work Skills Malaysia 2024 dan seterusnya mewakili Sarawak dan Malaysia dalam pertandingan antarabangsa seperti Asian dan Asia World Skills. Katanya Sarawak adalah satu-satunya negeri di Malaysia yang akan menganjurkan pertandingan kemahiran yang bertujuan untuk mengiktiraf belia berkemahiran tinggi dan meningkatkan kemahiran pelatih daripada institusi TVET awam dan swasta di Sarawak. Who are the participants? The participants for this third World Skills Malaysia Sarawak 2023 is the strategic initiative by Sarawak State Government to promote 16 skill areas that contribute to the 13 workforce sectors under PCDS 2030. Beliau berkata demikian dalam sidang media WMS 2023 di Bangunan Dun Sarawak pada Rabu. Tambah beliau lagi, WMS 2023 telah diadakan dalam dua fasa dan peringkat prakelayakan diadakan lebih awal dari 28 hingga 31 Oktober 2023 dengan seramai 380 peserta bertanding dalam 16 bidang kemahiran untuk memilih 6 peserta terbaik daripada setiap bidang kemahiran yang kemudiannya akan bertanding di pertandingan akhir. The final competition is scheduled from 9 to 10 December 2023. As said to date, a total of 90 participants from the TVET training institutions are qualified to compete across 15 skill areas in the final competition, which will be held at the 7 TVET venues mentioned earlier. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak akan mengadakan pelbagai program libat urus di setiap daerah seluruh negeri bagi memudahkan masyarakat mengenai Belanjawan Sarawak 2024. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidur berkata, dalam hal ini agensi-agensi seperti Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, kementerian-kementerian tertentu serta TV Sarawak TVS akan turun ke lapangan untuk mengadakan program libat urus dengan masyarakat akar umbi selepas Persidangan Dun Sarawak ke-19. Menurutnya, antara tumpuan yang diberikan adalah terhadap pelbagai inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak terutamanya melibatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Saya yakin proses ini akan dilakukan tahun hadapan secara jelajah, contohnya jelajah ke setiap daerah, berjumpa dengan masyarakat. Dan ini penting supaya seluruh Sarawak memahami hala tuju kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Abang Jo. So, tentang penambahan pendapatan dan pembelanjaan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan UKAS selepas menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Persatuan Melanau Sarike di Bangunan Dun Sarawak pada Rabu. Sementara itu, Persatuan Melanau Sarike turut menerima geran MRP daripada Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh serta Adun Balingian Abdul Yaqub Arbi. Datuk Abdullah yang juga Adun Semua penambah, ramai wakil rakyat telah membawa masyarakat dari kawasan masing-masing untuk menyaksikan persidangan Dun pada kali ini. So, kesempatan ini ramai wakil rakyat telah membawa masyarakat daripada kawasan masing-masing untuk menyaksikan persidangan ini, terutama sekali NGO-NGO persatuan dan juga warga belia untuk menyaksikan sendiri proses, bukan hanya proses persidangan Dewan Undangan dan wakil rakyat mereka berdebat dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kesempatan ini amat mereka hargai kerana kali ini mereka dapat melihat sendiri Yang Amat Berhormat Premier akan membentangkan sebuah belanjawan yang berjiwa rakyat, yang banyak dananya ke arah kawasan luar bandar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Johnny. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Makan Malam Backbenchers yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Rabu.
#Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.